Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada dua orang pensyarah kami bagi subjek kesantunan berbahasa, iaitu Puan Zawiyah binti Bahrum, juga Puan Gayatri, anak perempuan Marimoto. Saya Luqman Hakim bin Faizhar, pelajar dari Bahasa Melayu 1 PPSMP, akan melaksanakan tugasan 2, iaitu pembuatan video merentas budaya berkaitan dengan amal-amal budaya ataupun budi-budi yang diamalkan oleh semua rakyat Malaysia berbilang kaum, tak kira kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India. Jadi terlebih dahulu saya akan menerangkan apakah itu budaya, apakah itu adab. Dalam konteks pentaksiran berterusan kali ini, adab dan budaya yang kita sering lakukan, tak kisah orang itu orang Melayu, orang Cina ataupun orang India. Sebagai contoh, orang Melayu ketika berjumpa dengan ibu bapa mereka, mereka akan sapa dengan baik. Begitu juga dengan orang Cina, orang India. Mereka juga akan melakukan perkara yang sama. Mereka akan menyapa kedua ibu bapa mereka dengan baik. Jadi itu maksud saya persamaan dalam walaupun kita berlainan kaum, tetapi kita masih melakukan amal budaya yang sama. Selepas ini, saya akan menunjukkan ataupun mempertontonkan anda video-video yang menunjukkan contoh-contoh budi dan amal-amal budaya yang dilakukan oleh semua kaum, kaum Melayu, Cina dan India. Mari kita lihat. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Ya, Hakim, dia mana? Ke sekolah ya. Ha? Boleh ke sekolah? Saya dah masuk. Jadi, berdasarkan video yang pertama, kita dapat lihat seorang pemuda itu baru saja pulang daripada sekolah. Perkara pertama yang dia buat adalah dia mengetuk pintu dan memberi salam, menunjukkan itu adalah satu budaya yang diamalkan oleh semua kaum. Orang Melayu akan memberi salam, orang Cina ada caranya sendiri, orang India ada caranya sendiri. Kedua, kita dapat lihat di situ adab yang seterusnya adalah apabila pintu itu dibuka, dia melihat ayahnya yang buka pintu itu, dia terus salam tangan ayahnya dan memeluk. Itu menunjukkan kesantunan dalam menyapa. Kita percaya bahawa bukan saja orang Melayu yang melakukan budaya itu. Tidak kira kaum apa-apa pun di Malaysia ini pasti melakukan budaya itu. Kita pulang daripada sekolah, kita memberi sapaan kepada keluarga kita. Kita salam, kita bagi tahu khabar kita bagi tahu apa yang kita buat di sekolah, kita bagi tahu ke mana kita pergi. Itu adalah contoh baik yang dilakukan oleh semua kaum. Ya Allah, ni sampah siapa ni? Bang, oh bang, ni sampah abang kan? Kau. Dah nampak sampah ni, buang lah. Dia nampak tu, buang lah. Berdasarkan video kedua yang baru saja kita lihat tadi, kita dapat lihat bahawa pemuda itu sedang berjalan menuju ke satu tempat dan beliau berhenti kerana beliau melihat ada sampah yang bersepah di tepi tong sampah. Jadi, lelaki itu ada amal budi kerana beliau mempunyai kesedaran untuk mengutip sampah itu dan memasukkannya ke dalam tong sampah. Tapi sebelum beliau memasukkan sampah itu ke dalam tong sampah, beliau melihat ada seorang lelaki berdekatan dengan sampah itu. Beliau pun terus bertanya, "Bang, ini sampah abang ke?" Itu menunjukkan beliau punya kesantunan dalam berbahasa. Jadi, amal budi ini ataupun budaya ini sudah pasti dilakukan oleh orang Cina, orang India ataupun orang Melayu. Ya, aku dah lambat ni. Allah. Oi. Allah. Cik. Cuki tak, Cik? Sakit. Cik, tak apa. Saya lupa, Cik. Allah, macam mana boleh jatuh? Aduh, nak pergi kedai. Pelan-pelan, Cik, pelan-pelan. Allah, apa ni, Cik? Allah. Hospital kat mana ya? Sana, hantar Pakcik. Bawa Pakcik pergi hospital. Penat, Cik.
Berdasarkan video yang ketiga, kita dapat lihat bahawa pemuda itu sedang melakukan nerangan sebelum melakukan aktiviti senaman. Aktiviti beliau itu terganggu ataupun terhenti selepas beliau melihat ada seorang pakcik tua jatuh di tengah jalan dan beliau terus gegas membantu orang itu. Kita dapat lihat bagaimanakah kesusahan dan usahanya untuk mengangkat lelaki itu, untuk membantu hantar lelaki itu ke hospital. Jadi ini adalah satu amal budi yang patut dicontohi oleh semua kaum. Dan saya percaya bukan saja kaum Melayu, kaum Cina, kaum India juga melakukan amal ini kerana membantu orang adalah satu amalan yang mulia. Bila kita memudahkan orang, Tuhan akan memudahkan urusan kita. Baiklah, seterusnya video yang saya akan pertontonkan kepada anda ini agak berlainan kerana saya akan menunjukkan satu contoh yang tidak baik dahulu, kemudian saya akan teruskan dengan video yang baik. Video yang tidak baik ini akan ditontonkan menunjukkan seorang pemuda yang tidak ada adab ketika makan di rumah orang. Jadi, mari kita sama-sama lihat video ini. Rip, tadi kau pergi kafe beli apa? Tadi kan, kau tahu lah, aku beli ayam dan goreng. Tapi dia bagi ayam selamat. Siapa tu? Masuklah. Man, makan. Boleh ke? Boleh takkan? Tak boleh. Terima kasih. Man, tadi korang ada beli lebih. Wah, Nah, ni kan. jimat dia apa ini? Sebab tu kau kata lagi ni makan. Kau. Ni tadi aku tak kafe beli ayam. Beli daging. Kau punya? Beli lahon. Ayam percik. Man. Tak baca doa ke? Doa. Dah lupa. Saya. Kau baca. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baru boleh makan. Sedap tak? Ya. Sorry. Salah kata sikit je pun. Sorry. Dah kenyang dah. Alhamdulillah. Dah. Kalau kenyang besok nak tidur lah. Cepat mobile dulu Boleh. Tidak kau belikan, terima kasih. Nanti belikan lagi ke? Bye. Sopan Mamat. Apa Mamat ni? Apa je dia pula? Agaklah makan kentut sepah. Kentut kau ni macam mana? Makan di sepah pun tu kentut. Belah macam tu. Kau tak suka habis tak? Kita sudah lihat bagaimanakah situasi yang berlaku di situ. Ada 5 perkara yang tidak patut kita lakukan. Yang pertama adalah beliau tidak membaca doa sebelum makan. Kita tahu kenapa membaca doa itu perlu supaya makanan yang kita makan itu berkat ataupun baik untuk diri kita. Saya percaya membaca doa adalah amalan yang dilakukan oleh semua kaum. Kaum Melayu dia akan membaca doa cara mereka sendiri, kaum India akan membaca doa cara mereka sendiri, dan kaum Cina akan membaca doa cara mereka sendiri. Kesalahan yang kedua kita dapat lihat dalam video ini adalah beliau makan dalam kedudukan yang tidak sopan. Kita dapat lihat kakinya terangkat, sedangkan makanan ada di depan beliau tapi kakinya terangkat. Itu menunjukkan bahawa tiada adab. Cara yang sebenar adalah dia perlu duduk bersila, menghadap makanan, makan dengan sopan. Seterusnya, kesalahan yang ketiga ialah makan dengan gelojok. Kita dapat tengok dia makan. Memang mungkin dia lapar, tapi bila kita berada di tempat orang, di tempat awam secara terbuka, kita tak patut makan dengan gelojok kerana itu akan membuatkan orang di sekeliling kita berasa tidak selesa dengan kelakuan kita. Kita perlu makan dengan sopan santun. Walaupun kita lapar, kita perlu kawal cara kita makan. Dan amalan ini makan dengan sopan santun semua kaum perlu lakukan. Dan ini adalah satu budaya yang saya rasa sesiapa pun kaum, kalau mereka makan di tempat awam, di tempat terbuka, di kedai makan, saya pasti mereka akan makan dengan sungguh sopan. Kesalahan keempat dalam video ini adalah pemuda itu membuang angin. Buang angin salah ke? Salah ke kita nak buang angin? Buang angin tak salah. Yang salahnya bila kita buang angin depan orang. Yang salahnya bila kita buang angin depan makanan. Yang salahnya kita buang angin di tempat yang terbuka.
Kerana apa kita tidak boleh membuang angin di tempat terbuka, depan orang, depan makanan? Sudah tentu bila kita buang angin di tempat yang terbuka, kita akan buat orang di sekitar kita berasa tidak nyaman. Apa yang semua kaum buat, Melayu, Cina, India buat, bila mereka makan, mereka akan makan secara sopan. Mereka akan, sekiranya mereka ingin buang angin, mereka akan keluar ataupun pergi tempat yang jauh daripada orang ramai dan mereka akan buang angin di sana. Tidak perlu dan jangan kita buang angin di tempat yang terbuka. Kesalahan yang kelima yang kita dapat lihat di sini adalah beliau meninggalkan sisa makanannya setelah beliau makan. Dia tidak menunjukkan rasa menghargai perbuatan yang dilakukan oleh kawannya itu. Cara yang betul adalah selepas selesai kita makan, kita perlulah menawarkan diri kita untuk membasuhkan pinggan mereka sekali. Kerana apa? Kita makan di tempat orang, di rumah orang, kita tawarkan diri kita, cakap, abang, biarlah saya basuhkan pinggan abang tu. Mungkin tuan rumah tidak akan bagi kita untuk membasuh pinggan itu, tapi kita sudah menunjukkan rasa ingin membasuh. Itu menunjukkan kita ada adab. Amalan itu makan dengan teratur. Saya percaya amalan-amalan itu dilakukan oleh semua kaum Melayu, kaum Cina, kaum India. Baiklah, kita lihat bagaimana contoh-contoh adab yang baik ketika kita makan di rumah orang. Mari kita lihat video ini. Masuk. Jom. Boleh. Makan Iman ada tadi. Kau ni susah je. Ada efe, ada beli ayam, beli daging, beli limau. Lapar kan? Ada di makanan. Si kau sebabkan korang belanja aku, biar aku baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Jemput makan. Sekejap kau ambil kat mana Ya, sudah bila tadi. Okey lah, macam dah kenyang. Pinggan kau sini, biar aku basuhkan sekali, tak apa. Tak apa ke? Tak apa, biar aku basuhkan sekali. Makasih tau Man. Okey, teman. Tak apa. Rumusan yang saya dapat buat berdasarkan video-video yang telah saya tayangkan tadi, budaya yang baik, amalan yang baik, budi pekerti yang baik perlulah diamalkan oleh setiap kaum Melayu, Cina, India dan pelbagai lagi kaum yang terdapat di Malaysia. Hal ini kerana kiranya setiap manusia, setiap masyarakat di Malaysia melakukan amalan yang baik, sudah tentu kita dapat membina sebuah negara yang mempunyai masyarakat yang majmuk dan mempunyai nilai perpaduan yang tinggi. Jadi, mari kita bersama-sama sentiasa berbuat baik dan mempunyai nilai kesantunan yang tinggi dalam diri kita. Sekian, terima kasih.